bukan main lagi. Semua orang Semenanjung tu, geng PKR Semenanjung tu datang ke Sabah. Apapun saya mengharapkan musibah yang berlaku di Sabah ni, saya harap banjir, kawan-kawan yang ada di Sabah berhati-hati. Saya kasihanlah tengok banjir yang berlaku tu. Tetapi itulah sebab saya ulas tentang politik ni, tak ada masalah saya nak pergi ke cerita orang kata banjir ni kan. Jadi cuma saya ambil kesempatan ini untuk nak memberi sepatah dua kata lah. Saya harap orang Sabah tabah lah nak buat macam mana kan. Keadaan banjir yang mana ini adalah betul orang kata satu musibah yang kita tak harapkan, tetapi kalau orang kata pimpinan kerajaan membuat mungkin perparitan ataupun dan sebagainya untuk persiapan untuk rakyat, kemungkinan boleh orang kata sedikit meringankan lah. Jadi itu je lah yang boleh saya katakan ya, berkenaan dengan isu banjir di Sabah. Tapi kalau kita lihat sekarang ini PKR senyap ya, tak ada apa dengan Sabah ni. Saya kembali kepada cerita PKR yang tadi berkenaan dengan perjuangan ya, yang kita tahu semua dah lari lah, dia punya balancing pun dah lari lah. Sebab mereka tak ada lagi yang mereka nak perjuangkan, isu rakyat. Isu rakyat, mereka sendiri dah pun kaya, dah senang, dah dapat jawatan, gaji puluh-puluh ribu, dah ramai yang dapat jawatan besar. Dan Anwar Ibrahim dah pun menjadi Perdana Menteri. Dan akhirnya kalau kita tengok, terpaksalah Anwar Ibrahim kalau hari ini dia bercakap tentang Islam. Anwar Ibrahim bercakap tentang Melayu. Ini sebenarnya untuk dia nak meraih undi. Kerana Anwar Ibrahim, dia tahu bahawa dia tidak dapat sokongan daripada Sabah Sarawak. Dia perlukan sokongan daripada Sabah Sarawak ni seperti mana parti GPS, parti GRS, parti Warisan yang sebagainya. Tetapi untuk mutlaknya dia nak dapat sokongan daripada rakyat, daripada Sabah Sarawak ini tadi, dengan parti dia sendiri tak dapat. Orang Sabah Sarawak tak akan sokong kepada parti Anwar Ibrahim ni, parti PKR ni. Jadi apa yang dia buat sekarang ni, dia bermain politik lah dekat Semenanjung. Itu yang dia cerita tentang Islam, dia cerita tentang Melayu, dia dah ganti dah parti UMNO yang perjuangkan Melayu, dia ganti parti PAS yang perjuangkan Islam. Jadi sekarang ni parti PKR ni itulah yang mereka nak perjuang. Kalau kita tengok pimpinan-pimpinan yang ada di pusat tu, semuanya mengikut rentak yang sama, kerana mereka sendiri pun tak tahu arah perjuangan apa yang mereka nak pakai. Terpaksa mereka mencari jalan lah, jual nama Melayu lah. Sebab undi mereka adalah undi Melayu kebanyakannya. Jadi mereka cakap lah tentang Melayu saja sekarang ni. Tapi apa yang diharapkan oleh kita rakyat, sebenarnya keseluruhan rakyat Malaysia ni tak nak macam tu. Keseluruhan rakyat Malaysia ni, terutamanya kaum-kaum di Sabah Sarawak, walaupun mereka tak undi, tetapi kamu perlu ambil perhatian. Seperti mana yang saya cakap, saya ulas sebelum ini, Anwar Ibrahim dan kepimpinan PKR Sarawak tak ambil tahu pun isu Dayak tu. Yang sebelum ini, masa saya dalam PKR, saya lah yang paling lantang ya, bercakap berkenaan dengan isu Dayak. Kalau kawan-kawan tengok dekat video saya, kesi-kesi lain tak ada. Kesi-kesi Dayak yang lain ni, dia mengampu. Dan satu hal lagi lah, memang kesi-kesi Dayak yang lain ni memang tak ada peluang kawasan mereka untuk menang. Jadi jalan mereka duduk jadi kesi yang orang kata kesi makan angin je lah. Kalau dia nak berbalah dengan saya dekat media tu okey lah. Tetapi untuk mereka nak betul-betul, mereka cuma menjual isu-isu yang ada, jual isu-isu Dayak ni, itu kerja mereka lah. Sebenarnya tak ada poin pun. Mereka tak ada poin untuk apa nak perjuangkan. Kerana contohnya berkenaan dengan tanah adat yang PKR nak perjuangkan, PKR tak dapat nak perjuangkan isu itu. Sebab semua mereka tidak sehaluan pendapat dalam isu tanah NCR ni. Di sebelah utara lain, di sebelah tengah lain, di sebelah selatan lain. Jadi saya faham sangat. Jadi mereka mainkan isu tanah adat, mereka mainkan isu MA63. Tetapi PKR sendiri tak faham. PKR pusat tak faham, PKR Sarawak sendiri pun ramai tak faham, tetapi beria-ia nak faham. Mungkin sebahagian ada satu dua pemimpin mereka, kalangan pimpinan PKR Sarawak ni yang memang mereka ni peguam tanah ataupun lawyer tanah, dia tahulah. Tetapi selebihnya ini banyak yang tak faham. Banyak yang tak faham berkenaan dengan isu tanah ini. Isu tanah dan sebagainya. Jadi itu sebabnya kalau di Sarawak ni rakyat dah tahu dan rakyat dah boleh nampak PKR ni. Dan dalam pemilihan parti yang lepas tu kalau kita tengok, harapan dia dulu, sewaktu saya duduk dalam PKR ni dulu ya, harapan dia kerana ini bukan resis ya, kaum Dayak yang terbesar. Jadi kerusi PKR boleh menang adalah kawasan Dayak.
So dulu sepatutnya ketua orang kata pengurusi MPN Sarawak ni ya, daripada dulu ya, kebanyakannya dari kalangan orang-orang Dayak lah. Sebab apa yang kita harapkan adalah untuk kita nak mengganti GPS tu. PKR tu dia nak lawan GPS. Jadi dia nak ganti kepimpinan GPS itu, dia nak mesti orang Dayak. Jadi kepercayaan Dayak itu melihat PKR, dia tipu kepada kaum Dayak ni. Kononnya nanti kalau PKR menang, dia lah yang nak jadi premier. Tetapi hakikatnya tak begitu. Kalau kita tengok sekarang ni, mereka dah tak tahan. Dan akhirnya nampaklah mereka punya orang kata bila mereka dah kuat berkuasa ni, dah nampaklah mereka punya rentak dan macam mana kan penipuan mereka dah terbongkar. Dan ini jadinya hasilnya yang ada hari ini. So antaranya itulah yang kita boleh nampak ya, yang saya boleh ulas. Sebab itu kembali lagi kepada ceritanya saya keluar tu, memang itulah yang mendesak jiwa saya untuk keluar. Kerana saya nampak resis itu ada. Dalam PKR, resis itu ada. Mereka berbohong. Mereka berbohong sesama mereka tau. Yang di pusat menafikan, tak ada. Yang di Sarawak menafikan, tak ada. Tetapi dalam PKR Sarawak tu pun ada kroni-kroni dia. Kroni geng Dayak, kroni geng Melayu, kroni geng Cina, kroni geng separuh-separuh. Dia ada kroni-kroni. Begitu juga di pusat. Jadi dalam PKR ni sebenarnya sangat resis juga. Sebab tu kalau kita tengok Anwar Ibrahim, pada saya Anwar Ibrahim ni dia pandailah, dia bermain politik. Politik ni memang penipuan lah, strategi. Jadi permainan politik dia tu cantik lah. Dia tipu semua kaum. Dia kata okey, Melayu anak dia, Cina anak dia, India anak dia. Saya takut nanti Rohingya pun anak dia kan. Kalau Bangla anak dia, nanti pun Bangla anak dia kan. Jadi ini penipuan politik yang saya nampak lah Anwar Ibrahim buat. Memang sangat licik. Memang bagus lah, plan dia bagus. Dan ramai orang yang fanatik lah. Saya nampak benda ni begitu lama lah. 5-6 tahun saya study benda ni. So saya nampak lah, oh ini strategi Anwar Ibrahim. Tak ada, betul. Saya nak beritahu di sini terang-terang lah. Saya nak beritahu dekat kaum Dayak lah ya. Kaum Dayak di Sarawak, saya nak terang-terang beritahu. Jangan berharap dengan janji Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ataupun parti PKR ni tak ambil tahu kaum Dayak. Bila setiap kali orang pusat datang, kita bagi kalung ataupun rantai Dayak tahu, baju Dayak dan sebagainya. Dia minat aja benda tu, tetapi dia nak bantu tak ada. Semenjak kita jadi kerajaan, saya lihat dia orang ni tidak ada niat untuk kawasan Dayak ni. Tak ada niat pimpinan pusat PKR turun untuk melihat kawasan Dayak. Sedangkan Dayak ni bukan macam orang asli tau. Dayak adalah kaum terbesar di Sarawak tau. Tapi dia tak ambil tahu pun. Sebab itu saya marah betul dalam isu ini. Sebab itu saya cakap, kenapa kita dah jadi kerajaan tapi PKR, pemimpin pusat PKR tak pernah datang. Baru ni Fadlina datang ke Sarawak. Kan? Fadlina datang ke Sarawak, tahu pergi mana? Fadlina pergi dekat tu Satu Bong. Satu Bong tu dekat Kuching. Fadlina ada banyak kali dah turun Sarawak. Pernah Fadlina masuk ke dalam pendalaman, tengok sekolah pendalaman? Tak pernah. Pernah wakil Fadlina datang untuk lihat macam mana pendalaman Sarawak ni? Tak pernah. Fadlina tak pernah pijak kaki ke pendalaman pun. Sebab itu, antaranya, saya nak kritik sedikit Fadlina ni. Akan datanglah ya, Menteri Pendidikan ni, Menteri Pendidikan Malaysia ni, menteri dia ya. Saya harap jangan perempuan lah, susah. Sebab sebaik-baiknya orang lelaki. Dan orang lelaki ni, biar dia orang yang orang kata, boleh turun ke mana-mana dan dia boleh bermalam di mana-mana. Kalau orang lelaki, senang tau. Dia turun ke ulu, dia turun ke pendalaman, so dia boleh orang kata bermalam di sana, merasai orang kata suasana macam mana sekolah dekat sana tau. Tapi kerana ada perempuan, mana nak ada? Susah. Ini masalah menteri perempuan macam Fadlina tu. Kalau dia nak turun ke ulu sana. Saya semalam dapat maklumat daripada kawan saya. Jalan balak yang kami lalui berpuluh tahun dahulu masih jalan balak lagi. Tu. Sebab itu kalau saya tengok pemimpin PKR tak pernah. Saya nak bagi tahu lagi. Contohnya Fahmi Fazil. Masalah internet. Apa semua dekat Sarawak. Tak pernah Fahmi Fazil turun ke pendalaman tengok. Sendiri. Ahli parlimen yang menjadi menteri PKR ni tak pernah turun ke pendalaman. Sampai hari ni. Saya belum tengok lagi. Pemimpin PKR turun ke pendalaman lihat masalah yang ada di
kawasan pedalaman, terutamanya kaum Dayak. Tak ada. Elektrik ada ke tak ada, ramai yang kena tipu tentang elektrik, dah pasang dengan company semua. Betul kerajaan Sarawak ada, tetapi sebagai menteri, dia kena ambil kesempatan. Inilah kesempatannya untuk menteri PKR turun, tapi tak buat. Tak pernah buat benda ni. Saifuddin ada kebaikan dia lah sedikit, tetapi Saifuddin melantik orang yang bodoh untuk menguruskan, terutamanya melibatkan IC-IC orang di Sarawak ni, dan akhirnya tak berfungsi. Saya tak nak sebut nama lah siapa yang dilantik Saifuddin untuk jadi pegawai dia, yang pada saya memang bangang. Dia tak tahu buat kerja, dan tak pernah kerja dekat government, tak tahu macam mana sektor government. Akhirnya tak guna, fungsi tak ada, makan gaji buta, belah-belah ribu. Dapat 2-3 jawatan lagi. Sebab tu saya kata, PKR ni, semua mereka berada di pusat. Kerjanya dia turun Sabah Sarawak ni, datang macam buat claim tau. Datang sejam balik, datang 2 jam balik, datang sehari balik. Pagi datang, petang balik. Datang tengah hari, malam balik. Itulah. Mereka berharap dengan kerajaan pimpinan Sarawak itu, GPS. GPS itu kerajaan negeri, kamu pusat. Patutnya kamu kena lihat, kamu ada budget, kamu ada kemampuan untuk nak apa yang perlu. Sebab itu kalau saya tengok Fadlina ni, tak guna. Dan wanita PKR Sarawak ni, semuanya tak berguna pada saya. Maaf cakap lah, wanita PKR Sarawak. Saya duduk melihat je. Tak ada. Kerja mereka nak mengampu, membodek. Sebab tak ada kemampuan. Knowledge tak ada. Knowledge mereka untuk bekerja, untuk nak betul-betul membantu rakyat ni, untuk mereka betul-betul push ni tak ada. Wanita PKR Sarawak. Lebih kepada personal lah, personal interest, kepentingan mereka sendiri. Tak payah bohong. Itu yang saya lihat. Siapa yang sesama mereka, bolehlah kan. Macam tu. Kalau menteri datang, pakat ramai-ramai serbu. Menteri datang, pakat ramai-ramai serbu. Menteri datang aja, esok WhatsApp group penuh dah. Siapa nak datang makan jamuan menteri? Okey, tulis nama. Daripada cabang berapa orang? 50 orang, 30 orang, 20 orang. Itu ya, kerja makan. YB dapat klaim menteri tu. Duduk hotel mewah-mewah. Kita hanya nak bawa orang, duit minyak pun tanggung sendiri. Tu yang saya nampak lah. Jadi, kalau kita lihat PKR, semakin hari lah menurut saya, menurut orang PKR mungkin okey. Tetapi menurut saya ya, sokongan kepada PKR ni dah semakin merundum. Semakin merundum, saya tengok PKR ni semakin lama, semakin hari rakyat dah menyampah, semakin menyampah tau. Di Sarawak, saya tak tahulah. Tetapi mengikut penelitian saya sendiri ya, di Sarawak ni, saya sangat percaya, orang dah tak percaya. Tambah lagi, walaupun saya ni nampak mungkin tak ada kesan lah kepada PKR keseluruhan. Tetapi kesan saya keluar PKR di Sarawak ni, dia memang ada kesan. Sangat berkesan. Sangat mengesankan PKR dekat Sarawak. Mungkin pada mereka tak, tetapi saya cakap betul. Kawasan-kawasan Dayak, PKR memang mendapat kesan di Sarawak ni. Kawasan Melayu tak payah terkesan lah. Orang Melayu dekat Sarawak memang tak sokong PKR. Harapan dia memang dekat kerusi Dayak. Tapi orang Dayak pun saya rasa tak akan terima dah PKR. Sebab itu sekarang ini Anwar Ibrahim kerja dia nak membodek Abang Jo. Sebab harapan dia adalah GPS. GPS harapan Anwar Ibrahim untuk kekal jadi Perdana Menteri. Bukan Anwar Ibrahim berharap dengan PKR dekat Sarawak ni. Anwar Ibrahim berharap dengan GPS. Anwar Ibrahim tidak berharap sangat dengan Sabah. Tapi dia berharap dengan GPS. Kalau GPS tak ada sokong dia, dia habis. Sebab itu kalau dia turun Sarawak, mesti ada benda yang dia bagi dekat kerajaan negeri Sarawak. Sebab itu saya kata dengan orang Sabah kena sokong parti lokal untuk mengugut Anwar ni. Kalau orang Sabah bijak macam Sarawak, maka Anwar Ibrahim datang Sabah, setiap kali datang umum projek. Setiap kali datang umum projek. Tak payah Nurul Izzah nak datang sana, nak cerita bahawa kita nak kena cari pemimpin yang ni. Baguslah yang inilah, tak payah. Kau orang Sabah bagi parti lokal menang, akhirnya kau orang boleh ugut Anwar Ibrahim, siapa-siapa bukan Anwar saja, siapa-siapa Perdana Menteri kau orang boleh ugut. Lepas tu dia boleh bagi timbalan Perdana Menteri kepada kepada GPS Sarawak.
Thank you Muhammad Ahmad. Bagi derma dekat saya $6. Tu tahu, saya nak bagi tahu. PKR ni. Orang Dayak ni, saya percaya cakap saya ya, orang Dayak selepas ni akan sokong parti lokal. Orang Dayak ke Sarawak ni akan sokong parti lokal. Tak tahulah sama ada mereka nak sokong GPS ataupun parti-parti lokal pembangkang yang ada. Tetapi orang Sarawak sekarang ni mereka juga bergantung kepada siapa calon mereka. Sebab sekarang ni dunia media tau, dunia media sosial ni sangat meluas dan orang-orang kampung ni, orang-orang tua jangan ingat mereka tak tengok media sosial tau. Bapak saya yang tak ada sekolah, mak saya tak ada sekolah, sekarang ni mereka pun dah tengok media-media sosial tau. Mereka dah tengok TikTok, mereka dah tengok Facebook, mereka dah tengok YouTube. Sebab apa? Sebab mereka ingin tahu. Orang yang nak sokong lah, tetapi maksudnya sebahagian ya, dan orang yang sokong tu pun tidak akan memberikan satu kemenangan kepada PKR lah. Yalah dalam satu kawasan tu, contohnya satu parlimen tu, adalah undi dia mungkin 300, 200 kan, ataupun paling-paling tinggi 1000, tapi susah. PKR Sarawak kalau bertanding pun kali ni, dia nak cari undi 1000 pun susah. Sebab orang-orang Dayak dah semua tahu media sosial ni. Juin Gansing, dia kata, tak payahlah sangat mengulas, kami tetap sokong PKR. Sokonglah. Saya tak ada menghalang kamu orang yang nak sokong PKR ke, nak sokong siapa. Tetapi saya menyatakan bahawa sokongan kepada PKR itu sangat merundum dan orang mungkin akan dah tak lagi bersama dengan PKR. Bukan saja saya tak tahulah tuan tu berada di Sabah ke, di Sarawak ke, di mana ke, tetapi saya yakin PKR sudah merundum sokongan orang. Kerana PKR dah berpecah banyak kali. Perpecahan ini menyebabkan satu kebosanan kepada rakyat tau. Sama macam Barisan Nasional. Apabila pemimpin itu berganti, bersilih ganti, contohnya daripada UMNO dulu kita tengok. Daripada Perdana Menteri 1, 2, 3 masuk Mahathir. Lepas Mahathir tu, UMNO banyak perpecahan berlaku di situ tau. Daripada Mahathir ni dia buang orang, buang termasuk Anwar dia buang, sokongan rakyat berkurang sampai kepada Najib, sampai kepada Ismail Sabri tu. Itu sebabnya parti itu lemah. Sama macam PKR. Daripada PKR tu ditubuhkan, daripada awal geng Izam, geng Khalid, ni apa semuanya ni, sampai Azmin, yang terakhir sampai Rafizi. Dan akhirnya dia hilang sokongan hilang. Kita lihat PAS bersama. PAS ni boleh naik kerana mereka jadi kerajaan waktu PRU ke-15 ni tau. Dia jadi kerajaan dan PAS menggunakan kuasa dia jadi kerajaan tu, iaitu kuasa mereka dapat jadi Menteri KDN, yang mana mereka bermain dengan sentimen kaum dan agama. Ini sewenang-wenangnya. Siapa yang nak berani tangkap? Atau Uban Putih jadi Menteri KDN. Dia gunakan kuasa itu dan kita tahulah mana ada PAS lagi tubuh Tin Milo waktu tu. Sebab kewangan mereka ada. Mana-mana parti ni kalau dah berpecah, penyokong dia keluar. Setiap orang yang ada pengaruh dalam parti politik, apabila orang berpengaruh itu keluar, dia membawa satu bala kepada parti itu. Contohnya, kita lihat UMNO Barisan Nasional tu, Anwar keluar. Berapa banyak pimpinan UMNO yang dah rugi dekat situ? Lepas tu Sapi Abda keluar. Berapa banyak pimpinan UMNO yang rugi dekat parti warisan sekarang? Lepas tu kita tengok Muhyiddin Yassin. Berapa banyak? Sama. PKR sama. Apalagi PKR ni parti yang baru tumbuh bulu. PKR ni dia tak pernah macam UMNO. Boleh menang 80 kursi, 90 kursi. Tak pernah. PKR tak macam tu. Dan PKR pun, PHS pun tak pernah. Pada PRU ke 14 tu, PHS dah boleh menang habis keseluruhan lah. Boleh tubuh kerajaan dengan PHS. Tetapi bukan keseluruhan PHS itu. Itu ada Parti Bersatu itu yang keluar tu. Tetapi Barisan Nasional mereka pernah menang struggle lebih 100 kursi. PKR belum buat kerja ni. PKR belum setanding UMNO, boleh dapat orang kata
80, 100 kursi. Belum sehebat Barisan Nasional, sehebat UMNO tau. Ini kita ada sekarang ni ada 30 kursi. 30 kursi ini ada kursi geng-geng Rafizi di dalam. Kalau yang kalah nih kita belum tahulah. Nurul Izzah sendiri, Saifuddin Nasution, Fauziah, Abdullah Sani. Ini geng-geng yang kita tak tahu lagi. Samsul Iskandar, ada 5 orang nih, yang 5 lagi, yang lain lagi. Yang kita belum tahu dia boleh menang tak. Dan kena ingat lagi, belum tahu lagi yang menang itu boleh kekal. Termasuk Perdana Menterinya Anwar Ibrahim. Jadi tak mudah. Kudin, macai damai dah koyak rabak. Biarkan dia, saya tak peduli dah Kudin yang macai damai. Sebab dia orang dah tak ada kerja dah. Dia orang sekarang ini geng-geng dah macai ni, geng-geng Izzah ni dia pening kepala. Mana ada dia buat media? Dulu dia harapkan media seorang. Sekarang ni media dia orang dah tak ada. Media masa dia harap kenyataan-kenyataan media yang dikeluarkan oleh menteri lah. Daripada KC, mana ada media sosial dia? KC PKR mana yang ada YouTube? Yang boleh diharapkan. Ketua wanita PKR Sarawak ke PKR Kedah ke mana ke wanita-wanita cabang mana ada yang ada media sosial yang bagus? Tak ada. PMK, Ranap, tak ada. PKR tak ada yang pengamal media sosial mereka yang hebat-hebat. Padas muka dia orang kan. Jadi dia orang pergi menumpang lah dekat media-media kita ni. Dia jadi macam walanon lah jadinya sekarang ni. Maksudnya jadi walanon. Mana dia orang nak lawan media saya? Geng-geng ni mana ada tempat dia nak menumpang. Kerja dia pergi mengganggu saya. Dia pergi ganggu geng-geng PAS. Ada ganggu geng ni Perikatan Nasional. Tu je. Tak tahulah, mungkin dia orang ni dibayar gaji 10 sen setiap kali mereka buat komen kot. Minta puji kan. Rimau Sumatera, fikir ada lemah dalam media sosial. Lemah. Memang lemah dah. Tak ada jalur dah mereka nak pergi ke media sosial ni. Siapa nak tengok? Yang personal mereka nak bercakap macam seorang ni mana nak ada lagi? Lepas tu saya minta derma untuk saya punya NGO. Bising pula kan. Saya keluar PKR. Saya dah tak ada, bukan jadi orang PKR. Kenapa nak bising? Saya dah banyak kali cakap dah. Saya kritik PKR itu normal. Memang saya kritik lah kan. Takkan saya tak kritik PKR. Dan saya minta sumbangan NGO. Kenapa nak marah? Saya akan minta dengan kawan yang ada ni. Contohnya tadi ada kawan yang bagi sumbangan daripada Singapura tu. Nah, dia bagi. Itu hak dia nak bagi. Kenapa nak marah orang bagi sumbangan kepada saya? NGO ni untuk saya bergerak. Saya bergerak gunakan NGO ni, saya cakap betul. Saya memang lawan PKR. So NGO ini memang saya sumbang kepada rakyat. Dan setelah saya sumbang kepada rakyat, duit yang kamu orang bagi ni, melalui duit ni saya akan beli makanan ataupun apa keperluan rakyat. Dan saya akan pastikan, bagi tahu dekat rakyat bahawa jangan sokong PKR. Semakin banyak sumbangan kawan-kawan yang ada di sini, semakin menakutkan orang PKR. Kerana setiap kali saya akan pijak rumah orang, bagi sumbangan, saya akan beritahu, jangan undi PKR. Saya akan beritahu. Jadi yang membebel dengan saya dekat sini, dia takutlah. Dia takut kawan-kawan bagi sumbangan, dan akhirnya nanti, saya akan beritahu dekat rakyat. Selepas ini, saya akan turun berjumpa dengan rakyat, dan saya beritahu bahawa PKR ni tak betul. Yang nak kritik saya dekat sini tak ada masalah, kritik saja. Kamu habis di sini, saya turun ke bawah. Yang kritik saya ni tak pernah turun ke bawah. Saya ni kerja saya turun ke bawah tau. Jangan main-main. Kawasan saya tahu A to Z. Detail-detail semua ada dekat saya, kawasan saya. Nak macam mana?
Sebab itu saya kata, saya tak takut pun dengan kepimpinan PKR ni. Pimpinan PKR ni terutama yang ada pusat, kawasan saya dia tak tahu. Sabah Sarawak tak payah cakap lah. Langsung dia tak tahu. Meroyan je lah geng-geng dah macai ni dengan saya. Ingat senang, pimpinan pusat nak pergi turun kawasan saya tu. Turun kawasan saya, geng-geng pusat tu. Dengan tin bia, boleh lah. Kan? Tak adalah sesuruh orang kacau mereka datang sampai macam tu. Mas Gading kawasan saya. Silap orang lah PKR. Saya orang yang orang kenal dekat kawasan tau. Saudara mara saya penuh dekat kawasan tu. PKR jangan buat lawak. Ramai-ramai dia orang datang serang saya. Dia panggil geng dia untuk serang tau. Bodohnya walaupun PKR. PKR ni teruk ah. Dia orang nak bising dekat saya tiap-tiap malam. Saya suka tau. Betul, Vic Moro, sakau 100 juta, bayar balik 5 juta, kes tutup. Tak apalah, yang bayangkan sakau 6 juta, bagi balik 4 juta. Lepas, okey lah. Kita dah cakap lebih-lebih tak boleh lah, tapi cashnya tu macam tu yang dilihat oleh rakyat. Lepas tu, ambil duit 100 lebih juta yang melibatkan Ismail Sabri, tak payah ni, tutup kes, okey tak ada yang didakwa. Kamu orang percaya ke duit 150 juta yang dekat safe house yang melibatkan Ismail Sabri tu? Kamu orang tahu tak? Percaya ke duit tu betul-betul seketul 150 ribu je? Benda-benda lain yang dah kena songlap. Transportnya selama ni kena bang kena buk, macam mana nak punggah duit tu? Silap-silap dah berjuta dah hilang. Lepas tu duit yang melibatkan safe house yang melibatkan dulu ada kecoh-kecoh pasal Azmin juga tu, yang isu pasir kat Selangor tu. Kes ni pun saya tak tahu ni. Apa kedudukan kes ini? Yang kes safe house tu. Apakah dia sudah pun kembalikan duitnya tu ke? Macam mana ke? Tak tahu. Gila betul lah. Ni kerajaan ni yang pelik ni. Tapi benar. Tiap-tiap hari pergi luar negara. Sekejap dekat sini, kejap dekat sini. Sama macam orang dia tau. Orang dia pun cakap pusing-pusing. Sebab tu dia suka pusing seluruh dunia. Sebab orangnya pun berpusing-pusing. Betul. Ya betul. Ni Syah ni cakap Syah apa tadi tu? Syah pergi cari potensi ya. Gila apa? Orang bukan pergi cari potensi ya. Tak ada lah. Yang orang kata siapa tu pemimpin-pemimpin PKR, dia orang mana ada tengok. Yang duk gila menyerang saya sekarang ni pengikut bodoh dia ni. Pengikut bodoh PKR ni duk serang saya. Pemimpin dia sedap-sedap tidur dekat hotel, makan hotel mewah-mewah. Pemimpin dia makan gaji puluh-puluh ribu tau. Dia datang ke sini serang saya, bangang. Kau bodoh lah kau orang ni apa penyokong PKR ni. Betul dia kata. Pemimpin-pemimpin kau tu kalah pilihan raya tu. Jadi senator, menteri. Janji dia suku sakat kepada Anwar Ibrahim, seperti mana saya cakap dekat dengan kawan-kawan tengah hari tadi. Janji dia suku sakat Anwar Ibrahim, janji dia suku sakat Nurul Izzah, janji dia suku sakat mak dia. Datuk Seri Wan Azizah. 3 orang ni. Siapa kroni Nurul Izzah, siapa kroni Anwar Ibrahim, siapa kroni Wan Azizah. Dialah yang duduk pegang PKR sekarang ni. Nak beritahu, kita tengok, sebut aja. Okey, Anwar Ibrahim, siapa kroni dia? Tak tahulah, mungkin Saifuddin. Geng-geng Abdullah Sani, MP Selangor, ataupun Supol dia semua. Ini kroni dia. Kroni Nurul Izzah. Geng-geng KC yang ada. Geng-geng Samsul. Ramai lagi YB geng dia ni. Itu geng kroni Nurul Izzah. Geng Wan Azizah. Siapa dia? Mungkin Fauziah. Mungkin Dr. Zuleha. Ini geng-geng Wan Azizah. Semua yang ada tu, semua kroni 3 serangkai nepotisme tu.
Ha. Tengok. Saya nak cakap apa? Siapa boleh nafikan cakap saya? Kamu orang sebut daripada atas, kecuali tim Rafizi ya. Macam Chang Likang, macam Ebin Negeri Sembilan. Itu mungkin tak lah. Ataupun Akman Nasir, Roziah, itu tak. Itu tak masuk dalam keluarga dia. Sebab itu dia tersingkir. Tapi kamu tengok, yang mana daripada tim Anwar, tim Nurul Izzah, tim Dr. Wan Azizah. 3 orang. Semuanya ada dalam kepimpinan parti sekarang ni. Lepas tu, penasihat negeri ni, semua kroni mereka. Penasihat MPN Sarawak, kroni Wan Azizah, isteri Anwar Ibrahim. Pengurusi MPN Sarawak, geng Samsul, geng Nurul Izzah. Tengok. Pengurusi Pahang. Siapa pengurusi Pahang? Geng bapak dia, Bapak Fahan. Bapak Fahan ni Anwar Ibrahim punya kuncu. Fahannya siapa? Support Anwar. Ni Johor punya siapa? Johor punya Dr. Zulaiha. Dr. Zulaiha tu siapa? Lepas tu Setiausaha Agung PKR ni siapa? Pahang. Tengok. Semua kroni tahu, kroni. Macam mana kau nak duduk dalam parti yang gila babi macam ni? Hadi Awang pun tak letak orang dia tahu. Adik-beradik dia, anak dia, bini dia. Hadi Awang pun tak macam tu. UMNO pun Jahid Hamidi tak buat kerja gila ni tahu. Kamu orang tengoklah. Kalau saya cakap saya ni bohong ataupun saya ni menipu, kamu tengok. Salah silah dia. Salah silah parti PKR sekarang ni, yang ada ni dalam kepimpinan ni, kamu orang tengok. Ini siapa kroni ni? Kamu orang pasti tahulah. Mana ada parti dalam Malaysia ni dipegang oleh kroni satu keluarga. Kroni Nurul Izzah, kroni Anwar Ibrahim, kroni Wan Azizah. Dalam satu parti. Itu yang saya tidak mau. Saya ingat PKR ni parti rakyat. Saya ingat PKR ni parti rakyat tu. Parti yang orang kata membela nasib semua rakyat dan siapa pun layak jadi pemimpin dalam PKR ni. Saya ingat macam tu tau. Bila masuk, pilihan kamu bolehlah kamu nak bertanding dan sebagainya. Tetapi, untuk kamu nak pegang parti, no way. Sebab itu dia sanggup letak Nurul Izzah bertanding lawan Rafizi tu. Sebab dia nak jaga keluarga dia. Satu keluarga nak pegang dekat atas ni. Ada pula ni Casey Hash Rider ni. Dia bercakap ni. Kau jumpa ni apa Casey Rider ni. Don jagoy. Kau ni Casey Rider, nanti aku cari engkau siapa engkau. Orang kawasan tu. Benda yang betul tau saya cakap. Masih lagi ramai yang ni. Parti kamu orang tu, parti PKR, kalau tak nak orang keluar kritik, kalau kamu orang tak nak orang luar kritik, jangan tubuh parti. Dulu PKR nak selamatkan Anwar Ibrahim, apabila dibuang daripada UMNO, kamu orang kritik UMNO setengah mati, kamu orang kritik UMNO. Sekarang ni, orang kritik PKR, kamu orang tahan je lah telinga. Cari idea kamu, buat media kamu, beritahu dekat rakyat. Ini kamu ni bodoh-bodoh punya penyokong PKR ni saya nak beritahu. Ni penyokong PKR yang bodoh-bodoh ni saya nak beritahu ni. Kalau kamu orang nak rakyat tengok kamu bagus, kamu buat media kamu macam saya ni beritahu dekat rakyat. Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang terbaik. Anwar Ibrahim, kena sokong Anwar Ibrahim, sepenggal lagi jadi Perdana Menteri. Macam tu. Buat media kamu. Ini
Datang-datang nak pergi serang saya kat sini. Saya senyum lah. Saya lagi suka. Yang rugi kamu. Saya tak rugi apa-apa. PKR tumbang. Saya orang pertama makan popcorn. Masuk aja malam orang kata PRU ke-16 tu. Keputusan rasmi untuk siapa yang dapat undi banyak. Saya dah beli dah popcorn banyak-banyak. Sebab saya tahu PKR akan tumbang. Apalagi PKR Sarawak. Cepat-cepat saya makan popcorn macam ni kan. Kalau PKR menang, aku tetap aku. Tak ada rugi. Tapi kalau PKR kalah, menangislah engkau orang dekat buncu katil. Dan kau orang ingat nak senang nak bangun lagi. Tak ada lah. Kita rakyat sekarang ni macam saya. Saya bukan pimpinan PKR. Saya bukan berparti dengan parti mana-mana. Suka hati saya nak kritik dah. Kalau PKR kalah pun aku senyum. Kalau PKR menang pun aku tak ada apa-apa. Tak ada rugi apa-apa. Sesen aku tak rugi dah. Tak adanya. Ini orang PKR ni bodoh-bodoh. Media tak tahu buat, pergi komen je tahu. Dia pandai macam tu. Sebab dia dididik untuk pergi komen aja kan. Dia mana tahu apa benda. Lepas tu bising saya buat NGO. Kenapa nak bising? Orang PKR yang marah saya buat NGO ni adalah kerana dia tahu kalau kamu orang sampai derma dekat NGO saya dekat atas ni, kalau kawan-kawan yang ada ni 900 orang ni derma dekat NGO saya ni, dan duit kamu orang saya akan beli makanan atau untuk saya bagi dekat rakyat, dan akhirnya saya akan turun bersama dan saya akan beritahu dekat rakyat bahawa PKR ni kencing orang. Dan PKR pula tak buat kerja apa dekat kawasan saya. Lagilah penat PKR. Tengok. Semakin banyak sumbangan kamu orang, semakin menakutkan mereka. Kerana kalau boleh orang PKR ni, dia nak saya ni, lepas saya dikeluarkan, lepas saya keluar daripada PKR ni, orang-orang PKR ni kalau boleh dia nak saya merempat. Orang PKR ni kalau boleh dia nak tengok saya menjadi papa kedana tau. Tengok betapa anjingnya orang-orang PKR ni. Mana dah kenang budi orang lah. Kalau boleh dia nak saya telanjang ni, keluar daripada PKR ni, selai sepinggang aja tau. Biarkan Anwar Ibrahimnya kaya, biarkan Samsulnya kaya, biarkan puak-puak ni kesinya dapat ni JLC dan sebagainya. Kalau boleh dia nak telanjangkan saya ni tau. Saya banyak ni, kalau nak cerita dendam dengan geng-geng PKR ni, yang kencing kuat ni, banyak. Cuma tak bongkar sikit-sikit je saya bongkar. Tapi saya nak beritahu juga, sebagian daripada menteri dia, jangan sampai kau turun dekat kucing. Kalau saya jumpa lah, kau tengah minum kopi ke apa, kalau aku ludah muka kau jangan silap lah. Termasuk supol dia. Saya berani, jangan main-main dengan saya. Selagi mana-mana pimpinan PKR, jangan kau bertembung dengan saya dekat kucing. Saya bagi amaran ni. Ada yang keludah muka kau depan-depan. Sebab janji-janji kau, penipu kau orang. Berdendam tu tak berdendam lah, sakit hati saya bab kau orang tu. Perangai penipu semua. Sebab tu kata penipu. Makan gaji besar-besar, hanya orang-orang PKR ni, dia nak, kalau dia ada bagi dekat kau, dia nak benda daripada kau juga. Tak ada. Itu bukan ikhlas namanya. Dia bukan ikhlas nak tolong orang dia, tak. Sebab tu saya ambil keputusan keluar parti bodoh ni. Dulu dia orang ni tak nampak taring tau, tak nampak lagi kejahatan mereka, tanduk tak nampak tau. Pasal tak ada apa-apa di sana. Sekarang bila dah ada tu, akhirnya mereka mungkin janji. Orang yang saya doakan juga kalah, dan kawasan tu kalah teruk, Samsul Iskandar. Samsul Iskandar ni, saya harap dia yang pegang Melaka, saya harap Melaka tu hancur, lebur PKR dekat sana. Biar dia tahu. Saya doakan itu. Untuk Samsul ni. Samsul. Ada lagi. Ada lagi yang bertembung idea dengan saya ni. Ada lagi yang masih diambang kuasa, yang masih lagi dia punya power. Ada yang duduk di sebahagian, duduk dekat Menteri KDN sana kan. Saya belum boleh kritik lah, sebab Menteri KDN tu dia boleh masih ada kekuatan macam Mazhar Jainuddin dulu. Tapi lepas je keluar pilihan raya, kau tahulah siapa pegawai, siapa support dalam KDN tu. Kau tahu kau nasib kau nanti aku kritik kau sampai lumat kau kerjakan.
Baru kebongkar kau orang punya kerja. Macam cerita Hamzah dulu kan. Dia orang tak payahlah. Saya perhatikan jadi orang dulu tau. Belum berjawatan bukan main lagi. Kali berjawatan sombong angkup, jalan duduk kat meja kerusi macam ni ya tangan. Semua kroni-kroni dia aja. Ingat pikiran ni tak makan duit haram. Banyak juga ada duit haram dia makan sekarang ni. Tak payahlah Nurizah nak pergi cerita lah. Sama je. Saya dah tak percaya juga duit haram sekarang ni. Kau tengok SPRM hari ni. Yang kena tangkap SPRM hari ni, pegawai SPRM kena tangkap hari ni. Macam mana aku nak percaya? Duit tu letak kat tabung haji. Duit letak tabung haji dah tentu boleh bawa pergi haji lah kan. So nampaknya duit haram dalam tabung haji